ni apa, Casper? Kontras. Okey, apa maksud kontras? Kontras ni adalah perbandingan, perbezaan. Sebagai contoh saya punya slide ni, background dia warna apa? Hitam kan? Jadi, saya tak boleh gunakan font ataupun teks yang seakan-akan warna gelap. Jadi, saya kena guna warna yang berlawanan, warna yang cerah. Itu adalah masuk kontras. Selain daripada tu, saiz, besar dan kecil. Okey, contoh ya macam ni. Warna background saya warna hitam. Dan saya guna warna teks untuk warna cerah. Yang kedua, kontras saya kedua ialah besar dan kecil. Saya punya design slide ni. Yang ini saya nak fokus dulu. Kemudian yang ini saya fokus kemudian. Dan yang ini kemudian. Dan saya akan pergi kepada sini, tajuk. Itu kontras. Besar, kecil, kecil. Kena ada besar, kecil, kecil dalam design ni. Jangan buat semua besar je. Jangan buat semua kecil je. Sebab kita tak tahu apa perbezaan dia. Itu yang pertama. Okay, yang pertama tadi, kontras. Yang kedua, Casper, alignment. Okay, alignment ni apa? Alignment tu adalah dia punya jajaran dia. Maksud dia, kalau saya buat sini, align to left je. Nampak? Kalau kita nak buat contoh lah, dekat dalam Word, dalam PowerPoint, mesti dia ada align punya button ni. Betul tak, tuan-puan? Ataupun button macam ni. Ni align to right. Kalau macam ni, align to left. So, kita kena apply ni dalam kita punya design kita. Supaya design kita kemas. Yang ketiga apa? Casper. Simplicity. Simplicity ni apa? Simplicity ni kita buat design kita jangan terlalu crowded sangat, semak. Kita kena buat dengan kemas, jangan terlalu padat. Sekurang-kurangnya kena ada white space. White space apa? Contoh dia, yang inilah ruangan supaya audience dapat bernafas. Jangan terlalu padatkan dengan kita punya design tu dengan teks, dengan gambar. Lagi-lagi kalau macam setengah orang tu kan, dia tengok, banyak tempat kosong ni. Kena buat, penuhkan. Tak cantik sebenarnya. Okay. So yang keempat apa dia? Casper. Yang keempat, proximity. Proximity ni apa? Kesatuan. Kita kumpulankan dia. Groupingkan dia. Contoh saya kat sini. Yang bahagian ini, ini adalah teks. Kemudian dekat bahagian atas ni, saya buat logo sahaja. Dan sini adalah dia punya tajuk kecil. So nampak tak? Kesatuan dia. Groupingkan dia. Contoh kalau macam dalam kita nak buat poster untuk acara sukan tadi, tajuk, kemudian kita asingkan dengan tempat, masa dengan waktu. Yang tu kita kena asingkan. Tempat, waktu dengan masa kena sekalikan. Contohlah Yang ini untuk yang keempat tadi kan, proximity. Contoh saya ada satu poster. Saya ada tajuk kat sini. Saya tak boleh letak tajuk tu dekat dengan saya nak buat tempat, masa dan juga tarikh. Saya kena asingkan. Dan juga tempat untuk hubungi pun saya letak kat sini. Nampak tak? Sini satu kumpulan, sini satu kumpulan, sini satu kumpulan. Supaya orang senang faham. Okey, ini adalah tajuk. Ini adalah dia punya event punya tempat, masa dan tarikh. Yang ini pula tempat hubungi. Jadi kat sini, bila orang tengok macam tu, dia mudah faham. Okey. Yang seterusnya, yang kelima. Yang kelima adalah emphasize. Emphasize ni apa? Penekanan. Kita nak tekankan apa dalam kita punya design tu sebenarnya? Kita nak
supaya orang fokus mana dulu. Okay? Macam contoh kat sini, saya nak orang fokus mana dulu. Confirm bahagian ni kan. Dah tentu-tentu bahagian ni. Sebab apa? Dia besar. Ampersand ni pula kita kena mainkan dengan size. Ataupun dalam istilah yang design, kita panggil dia hierarchy dalam design. Yang ini kan nombor 1. Kemudian yang ini nombor 2. Kemudian apa? Orang tengok, oh ni logo YLP sini nombor 3. Dan yang terakhir orang akan tengok sini. Nombor 4. So, kita tahu susunan dia. Yang mana dulu, yang mana kita nak audience tengok dulu adalah kita kena besarkan dia. Kemudian yang kurang penting, kecil. Makin kecil, kecil-kecil. Okey. So, yang terakhir. Yang ke-6. Repetition. Pengulangan. Pengulangan dari segi apa? Pengulangan dari segi yang pertama, color. Kalau tengok sini, saya punya design ni kan. Saya guna warna apa? Dari segi font, dari segi elemen, saya guna warna 3 warna je. Hitam, kuning, minta maaf 4. Hitam, kuning, biru dengan putih sahaja. 4 tu je. Saya ulang-ulang yang tu je. Jadi untuk design yang bagus, tuan-puan kena buat pengulangan ni. Dari segi apa? Warna. Yang kedua apa? Font. Font jangan terlalu banyak. Font paling maksimum pun 3 je. Okay? Kalau terlalu banyak, macam orang cakap nak buat birthday party punya design pula nanti. Tapi birthday party pun cantik dah sebenarnya. Dan yang ketiga, shape. Bentuk. Pengulangan bentuk. Okay? So, dalam design, pastikan kita tekankan prinsip dalam design. Kita apply balik Casper ni. Prinsip dia. Ini. Mendiang Steve Jobs. Okey, saya tengok balik. Ya betul. Kuning, putih, hitam, biru. Okay. So, untuk hasilkan design yang bagus, tuan-puan kena apply apa yang saya dah kongsikan tips ni. Casper. Sebab saya yakin tuan-puan, saya yakin yang semua orang boleh design. Tapi tak semua boleh hasilkan design yang bagus yang menarik perhatian pada mata audience. Betul tak? Okey, kita pergi kepada jenis-jenis reka bentuk grafik. Jenis-jenis ada banyak. Ini adalah sebahagian saja yang saya kongsikan berkenaan dengan jenis-jenis dia. Okay, yang pertama, kita pergi kepada image manipulasi. Okay, image manipulasi ni dia berasaskan raster. Okay, untuk jenis-jenis reka bentuk grafik ni yang saya kongsikan ni, dia ada 2. Yang pertama yang berasaskan raster. Yang kedua berasaskan vektor. Okey, saya nak tanya tuan-puan, pernah tak tuan-puan dengar kedua-dua ni? Apa maksud raster ni? Apa maksud vektor? Apa perbezaan kedua-dua ni? Ada tak? Biasa dengar, biasa guna. Tuan Syed. Okay. So kita tengok saya akan pergi satu persatu. Apa maksud raster ni? Apa maksud vektor ni? Okay, contoh yang pertama ialah saya nak kongsikan kepada tuan-puan image manipulasi yang berasaskan raster. Okay, maksud raster ni adalah dia berasaskan pixel. Pernah dengar tak pixel? Mesti pernah dengar kan? Tuan-puan pakai handphone kan? Mesti ada kat kamera tuan-puan, mesti pernah dengar MP ataupun kita panggil dia apa? Mega pixel. Okay, apa fungsi pixel ni? Dalam pixel, dia adalah gabungan-gabungan kotak-kotak ni untuk menghasilkan
gambar seperti ni. Ha. Jadi apa-apa sahaja gambar, ianya adalah berasaskan piksel. Okey, saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Saya ambil satu gambar. Saya masukkan gambar. Okay. Kalau tuan-puan tengok kat sini kan, gambar macam ni kan. Tak nampak apa-apa pun. Tak nampak kotak pun. Nampak biasa, sharp dia punya gambar. Tetapi, apabila saya zoom, okay, masih tak nampak. Saya zoom lagi. Saya zoom lagi ke dalam. Okey, dekat sini. Saya nak tanya. Tuan-puan nampak tak kotak-kotak-kotak yang kecil-kecil ni? Bila saya zoom sebuah gambar tu, dia akan nampak kotak-kotak kecil macam ni. Ini adalah, kita panggil dia pixel. Makin banyak pixel sesebuah gambar tu, makin cantik ataupun sharp lah dia punya gambar tu. Sebab tu kalau tengok sesebuah gambar, dia akan letakkan saiz megapiksel dia. Berapa piksel sebuah gambar tu. Contoh gambar yang saya ambil ni, saya pergi kepada dia punya detail, properties, detail. Okay, salah saya zoom Okay, dekat sini, puan nampak tak dimension? Dimension dia adalah berapa piksel? 1920 1280. Bermaksud dia punya width dia adalah 920 piksel dan tinggi dia adalah 1280 piksel. Bermaksud gambar burger tadi dia ada 1920 piksel memanjang dan 1280 meninggi. Okey. Ini contoh dia gambar. Gambar burger yang masih kurang menarik bagi saya. Sebab apa? Saya akan kongsikan nanti macam mana kita nak hasilkan gambar supaya kita nak buat iklan apa-apa saja, dia akan lebih menarik perhatian audiens tu. Okay. So dekat sini kalau tadi saya tengok, dia punya panjang dia adalah 1920 piksel. Tinggi dia 1280 piksel. Okay. Apa maksud piksel ni? Jumlah kotak yang ada dekat sini, kotak-kotak-kotak-kotak ni ada 1920. Okay. Jumlah kotak-kotak yang menegak ke atas ni adalah 1280. Sebab tu cakap, makin tinggi dia punya piksel, makin sharp lah gambar tu. So faham kan? Itu adalah image yang berasaskan raster. Okay, so ni contoh. Contoh image manipulasi ataupun jenis bentuk grafik yang kita boleh hasilkan melalui image manipulasi. Apa maksud image manipulasi ni? Image manipulasi ni adalah gabungan gambar yang kita cantumkan. Sebagai contoh kat sini saya gambar bangunan ILP, bangunan ni saya combine dengan lautan yang ada ikan, yang ada bot, ada kapal terbang, ada payung terjun. Cuma kat sini tak nampak orang tengah pancing je. Kalau orang utara panggil apa? Orang mengai. Mungkin saya boleh tambah kelong nanti kat sini. Okay. So, ini adalah image manipulasi. Contoh-contoh dia macam mana? Macam ni. Ni saya contoh saya buat satu poster image manipulasi daripada hasil gabungan gambar yang ini. Okay. Gambar-gambar ni saya gabungkan semua ni kepada satu poster yang kita buat dalam satu image sahaja.
Menarik tak perempuan?